Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Alhamdulillah. Mana dia saraf baca teks. Untuk minggu ini Ustaz baca Ustaz baca, insya-Allah minggu depan kita akan kembali kepada antum membaca. Cuma Ustaz nak tengok dulu setakat ni dah ramai baca, tak ramai lagi yang baca. Tak ramai yang baca. Okey lah, sempatlah insya-Allah kita baca minggu depan dan minggu yang berikutnya kita pakai baca seorang sikit insya-Allah. Minggu ni Ustaz akan baca dan syarah. Tak apalah sebab kita tu siapa yang belum baca lagi, siapa yang belum baca lagi dan nak baca, lebih mudah macam tu. Sebab Ustaz akan masukkan dalam rekod yang belum. Kan tu tak ingat dah siapa baca, siapa yang baca, siapa yang tak baca. Okay, Ustaz hantar ke sini. Yang sudah baca bertanda tu yang belum baca belum ada tanda. Kalau itu belum baca dan nak tawarkan dia untuk baca, dia alu-alukan. Ataupun Ustaz panggil. Ahmad Mukri. Ada Ahmad Mukri? Amir Ahmad lah pula. Amir Mukri. Ada Amir? Tak ada. Muzani boleh baca ni Muzani? Boleh tau. Senang Boleh? Boleh. Nah gitu. Alhamdulillah Ustaz tak salah. Hari ni berapa bulan ni? 7/2. Kan mudah macam tu kan. Jazakallah khair. Memudahkan urusan orang. Lebih-lebih memudahkan urusan Ustaz, insya-Allah urusan kita akan dimudahkan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita start dengan al-masdar al-mimi. Ya, sudah ada dah atas dia. Masdar fi'il. Okey. Okey, sila. المصدر الميمي مصدر مبدوء بميم زائدة ويؤدي نفس معنى المصدر. Okey, baik. Apa dia masdar mimi? Masdar mimi ni masdar lah baik. Minggu lepas kita ambil kan masdar fi'il sulasi, apa dia? Qiyasi. Samai kan, kita dengar daripada orang Arab kan. Jadi caranya rujuk pada kamus. Masdar al-fi'lu as-sulasi. Ar-rubai, al-khumasi dan as-sudasi qiyasi. Maksudnya apa dia? Kita boleh kias lah kalau af'ala, masdar dia if'alan. Kalau fa'ala, mufa'alatan fi'alan. Kalau fa'ala, taf'ilan. Kalau ifta'ala, ifti'alan. Istaf'ala, istif'alan. Tafa'ala, tafa'ulan. Tafa'ala, tafa'ulan. Dan kita dah ambil minggu lepas. Itu boleh rujuk semula Baik. Masdar mimi, dia mudah. Kita buat masdar dengan kaedah yang akan kita belajar nanti. Makna dia sama seperti makna masdar. Kan? Makna dia sama dengan makna masdar. Cuma bukan, walaupun kita kata masdar mimi ni, wazan dia ada kan. Tapi guna tak guna, kena rujuk kepada orang Arab. Itu cara dia kan. Rujuk kepada orang Arab. Mereka guna ke? Mereka tak guna. Kan? Okey, baik. Okey, cuba macam mana kita nak buat masdar mimi ni? Wa yusawu يصاغ المصدر الميمي من الفعل الثلاثي على وزن مفعل. إلا إذا كان الفعل أو له حرف علة. قيص. فيصاغ
fayusaru ala maf'il Ya, maksudnya ente ambil mana-mana fi'il, kan? Mana-mana fi'il, kemudian apa kita panggil? Kita nak buat masdar apa? Masdar mimi, kan? Letak saja mana-mana fi'il, wazan dia maf'al. Kan? Dia beri contoh apa dia? Mislu arada ra'yahu ma'radan. Arada ma'radan. Ni bukan isim makan, bukan isim makan, isim zaman ni, kan? Wazan sama tapi penggunaan dia tak sama. Sebab apa? Arada ra'yahu ma'radan. Ini maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Bukan isim zaman, bukan isim makan, kan? Jadi dia guna masdar. Tapi arada, kalau kita tengok arada boleh jadi aradon, kan? Kalau kita rajin kita akan buka nanti, itu buka apa nanti lepas ni, kan? Tengok apa masdar kepada arada, kan? Baik. Jadi cara mudah selain pada kita cari apa masdar dia, kita kena buka, kan? Arada. Kita boleh buat masdar mimi. Arada ma'radan. Jadikan ma'radan itu masdar mimi, kan? Cuma macam Ustaz sebut lah, bukan semua yang kita biasa dengar daripada orang Arab. Cuma dari segi wazan betul. Wazan dia maf'al. Kecuali dia kata huruf pertama dia huruf illah. Contohnya waqa'a, kan? Waqa'a. Waqa'a huruf pertama huruf waw. Jadi kita tak tahu mauka. Mauka. Mauqa. Mauka lah pula. Mauqa. Sebaliknya mauki. Wazan dia maf'il. Kan? Baik. Yang dekat sini yang ustaz rasa kadang-kadang ustaz masuk ustaz Zimu kadang-kadang tertukar dengan isim makan, isim zaman. Kita akan sama nanti. Isim makan, wazan pun sama, maf'al, maf'il. Kan? Maf'al, maf'il. Ma'rab. Kadang-kadang kita guna ma'rab, kan? Maktab. Contohnya kataba yaktubu maktab, kan? Baik. Isim makan. Masjid, isim makan, kan? Jadi kadang-kadang kita tertukar dengan masdar mimi ni. Dia sama je. Maf'al, maf'il. Okey, baik. Baca yang berikutnya. Iza kana al-fi'lu ghairu sulasi. إذا كان الفعل غير ثلاثي كان المصدر الميمي على وزن معارضة مع إبدال على وزن مضارعة مضارعه. مضارعة مع إبدال حروف المضارعة مما مضمومة وفتح ما قبل الآخر. Okey, baik. Fi'il sulasi, Allah dia halus gitu tau. Highlight dia pelik sikit. Wazan dia maf'al, kan? Maf'al. Kalau huruf pertama dia huruf illah, maf'il. Kalau fi'il ghairu as-sulasi, mana? Ghairu al-fi'il ghairu sulasi pula. Kaedah dia sama macam kaedah isim maf'ul yang akan kita sampai nanti, iaitu pertama ala wazni mudhari'ihi. Ini yang pertama, kan? Langkah yang pertama. Ma'a ibdali harfil mudhara'ah miman madmumah. Langkah yang kedua. Wa fathi ma qabla al-akhir. Gitu, kalau kita boleh contoh dia kata iltaqa. Iltiqa ni dia punya iltaqa, iltiqaan. Itu masdar dia. Ifta'ala, ifti'alan. Iltaqa, iltiqaan. Habis nak buat masdar mimi, kita cuba. Kita cuba, file. New 1. Okey, kita tengahkan dia, kita besarkan dia je 36. Okey, asal fa'il iltaqa. Kan? Iltaqa. Baik. Jadi kita kata kalau iltaqa ni dia ada ni sikitlah. Langkah pertama ambil fa'il mudhari', yaltaqi. Yaltaqi dengan huruf ya. Kan? Yaltaqi. Ni langkah yang pertama, kan? Langkah pertama dia kata apa langkah pertama ni? Ala wazni mudhari'ihi. Ini langkah pertama, kan? Ala wazni mudhari'ihi. Jadi langkah pertama ambil fi'il mudhari' dia. Langkah kedua ibdal harfi al-mudhara'ah miman madmumah. Okey, huruf ya ini langkah yang kedua, kita ambil yang bawah lah senang. Langkah yang kedua. Huruf ya kita gantikan dengan mim yang berbaris hadapan. Yang lain sama. Jadi multaqi. Multaqi. Itu langkah yang kedua. Kan?
Langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, langkah yang ketiga kata apa? Wa fathi ma qabla al-akhir. Jadi langkah yang ketiga adalah huruf yang kedua terakhir berbaris berbaris apa? Fathi. Bagi apa? Berbaris di atas. Bila berbaris di atas, tak sesuai dengan huruf ya. Jadi ya itu kita gantikan dengan alif. Jadi multaqa. Nampak tak? Iltaqa. Mudhari' dia yaltaqi. Tukarkan huruf mudhari' pada mim berbaris hadapan. Multaqi. Tukar pula huruf kedua terakhir pada baris atas. Multaqa. Jadi multaqa ni, wazan ini, kaedah ini adalah untuk isim maf'ul. Isim maf'ul. Pada masa yang sama, masdar mimi. Kan? Masdar mimi. Jadi masdar mimi senang je lah. Kan? Okey, baik. Kemudian dia kata, sama sikit qad tuzadu 'ala al-masdar al-mimi ta marbutah fi akhirih. Contohnya mahabbah, masdar mimi tapi tambah ta marbutah. Mau'izah, masdar mimi mau'iz tambah ta marbutah. Manfa' tambah ta marbutah. Kan? Tambah ta marbutah. Kan? Mahabbah, mau'izah, manfa'ah, mafsadah. Ini semuanya asalnya masdar mimi yang ditambah dengan ta marbutah. Jadi ini masdar mimi. Masdar mimi senang ya. Dia tapi dari segi penggunaan dia tidaklah apa kita kata banyak digunakan sangat ya. Okey, sekejap ya. Okey, kembali bersiaran. Sorry. Ke mana dah kita? Okey, habis masdar mimi. Kita pergi pada yang berikutnya. Okey, terima kasih kepada siapa yang baca? Muzani dia. Ahmad Muzani. Okey, siapa yang nak jadi pembaca berikutnya? Mariam boleh Mariam. Senang Ustaz sebut lalu nama kau. Boleh Mariam InsyaAllah tak boleh Ustaz. Terima kasih. Senang. Baca sikit je seorang kan. Sebab kita nak ni je. Skanda selalu senang. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mana kita? Okey, masdar sinai pula. Apa dia masdar as-sinai? Okey, sila. Al-masdar as-sinai isim talhiqah ya un-nasab taliha ta'ut ta'nis litilalah ala ma'na al-masdar. Okey, mislu. Mislu insaniyah, ishtarakiyah, hariyah, wataniyah, mas'uliyah, wahusyiyah. Wahsyiyah. Okey, baik. Masdar sinai lagi mudah. Ente ambil je mana-mana perkataan, kan? Contohnya madrasah. Madrasah dia dah ada ta, buang ta dia, kan? Madrasah kan. Masukkan ya nisbah. Kan? Masukkan ya nisbah. Ya nisbah maksudnya ya nasab Ya nisbah ya nasab lah. Ya yang besar bedu. Apa dia maksud ya nisbah ni? Contohnya kita ustaz orang Padang Midin ni, salah, ustaz bukan orang Padang Midin, ustaz orang Padang Mengkuang, kan? Ustaz masukkan Padang Mengkuang, ustaz ambil bahagian yang kedua Mengkuang tu, ustaz jadikan bahasa Arab Mengkuanj dengan jim, kan? Mengkuanj. Tambah ya nisbah. Ustaz nak nisbahkan diri ustaz pada ya tu. Mengkuanji, gitu kan? Sebab tu kalau tengok orang Arab kan banyak ya yang belakang dia kan. Al-Makki, Al-Madani, Al-Madini, Al-Syami, Al-Misri. Jadi kita kat Malaysia pun dah ramai yang pakai At-Takiri, Al-Ajili, kan? Itu namanya ya nisbah. Jadi itu bolehlah nisbah diri antum pada kampung itu, kan? Kalau nak nisbah kepada Padang Midin pun tak apa sebab antum dah duduk di Padang Midin ni berapa tahun.
Itu baru 2 tahun tau. 2 tahun ke setahun? Baru setahun lah, tak boleh lagi. 4 tahun baru boleh. Kecuali orang Padang betul. Ustaz boleh dah. Ustaz duduk di Padang mengajar Padang ni dah 22 tahun. 22 apa? 23 tahun. Kan? Dah boleh dah. Boleh sangat dah. Al-Midini. Midin. Dekat-dekat Al-Madani. Kan? Dengan Madinah pun boleh. Al-Madani. Sebab Ustaz belajar di Madinah 8 tahun. Kan? Maki tak boleh. Sebab Ustaz tidak duduk sana. Itu nama dia ya nasab. Kan? Nisbah. Kemudian ya nisbah ni kita tambah tak pula sebiji lagi. Dia jadi apa? Dia jadi masdar sinai. Kan? Madrasiyah. Madrasah jadi madrasiyah. Tak tu kita buang dulu. Madrasiyah. Apa lagi? Fasliyah. Ishtirak. Ishtirak tu masdar dah. Kita nak masdarkan lagi. Ishtirakiyah. Insan, manusia. Insani tambah ya, tambah tak pula. Insaniyah. Hurun, hurriyah. Watan, wataniyah. Sayyaratun, sayyaratun ni sayyariyah, tapi tak pernah dengar as-sayyariyah. Tapi boleh sini. Kalau kita kata wazan betul lah, kias ni betul lah. Mas'uliyah, wahsyiyah. Biasanya kalau kita jumpa ya nisbah, ya yang bersabdu, ya yang bersabdu, kemudian ada tak belakang. Kebiasaannya masdar sinai lah tu. Kan? Masdar sinai lah. Kita boleh buat masdar sinai ni mudah. Mana-mana perkataan. Dan biasanya kita jadikan sebagai sifat dia. Kan? Jadi contohnya kita kata kitabun. Kan? Kitabiyah. Maksudnya ada yang berkaitan dengan tu lah ya. Jadi kita benda sesuatu benda apa saja isim, kalau kita masukkan ya nasab, kemudian masukkan tak tanis, jadilah dia masdar sinai. Okey, boleh jelas. Mudah aja masdar. Ni semua mudah lah ke ni? Nanti hujung sekali payah. Nanti Ustaz tanda nanti kan. Masdar mimi, masdar sinai semua benda mudah. Ni pun mudah. Isim marah, isim hay'ah. Cuba sambung. Okey, sila sambung Maryam. Sambung. Ikra'i. Isim al-marrah wa ismul hay'ah. Ismul marratan masdar yadullu ala wuqu'il hadis marratan wahidah. Wa yakuna ismul marrah ala wazn fa'latu idza kana al-fi'lu thalasiyan. Wa ala wazn al-masdar bi ziyadati ta'un fi akhirati in kana ghairan thulasi. Okey, isim marrah dulu. Isim marrah ni berlaku sekali kan? Marratan sekali kan? Jadi kalau sulasi fa'lah. Paling biasa orang contoh darbah lah. Darbah maksudnya satu pukulan. Kan? Fa'lah. Itu ambil mana-mana fa'il. Akala. Aklah. Kan? Fa'lah. Aklah. Jadi satu kali. Aklatain. 2 kali. Kan? Aklat. Jadi banyak kali. Kan? Jadi biasa-biasa orang contoh darbah. Darbah satu pukulan. Darbatan 2 pukulan. Fa'lah. Yang penting wazan dia fa'lah. Satu kali berlaku. Kan? Kalau ghairu sulasi, itu ambil masdar dia. Contohnya masdar ikram. Kan? Ikram. Ikram ni penghormatan kan? Satu penghormatan ikramah. Boleh kita guna? Boleh kot insya-Allah kan? Islahah. Satu pembaikian. Kan? Jadi masdar tambah dengan tak, jadilah dia satu kali. Kan? Kalau yang ada tak dah, tak payahlah. Takkan 2 kali tak, macam mana kan? Ada tak yang ada tak dah? Ada mujadalah kan? Jadi kita ambil jidal lah. Jidalah. Satu perbahasan. Kan? Jidal. Ada kan? Jihad. Jihadah. Sekali jihad. Kan? Adapun mujahadah tak perlulah. Kan? Mujahadah tak perlu. Tak perlu jadikan dia sebagai isim marrah. Baik. Jelas ya? Isim marrah mudah je. Fa'lah. Kan? Fa'lah. Ingat darbah, ingat aklah, ingat syarbah. Kan? Syarbah, sekali minuman. Bukan syurbah. Kan? Okey, baik. Contoh. Memang dia bagi contoh aklah dengan darbah juga. Kan? Akal tu aklah. Saya makan, sekali makan. 2 kali, aklataini. 3 kali, salasa aklat. Kan? Darabtuhu darbah. Satu pukulan. Intalaqa intilaq. Intalaqa intilakun. Sebab tu kena hafal wazan Infa'ala yang fa'ilu infi'alan. Infi'alan tu masdar. Infi'ala isim marrah. Sekali berlaku. Intalaqa intilaqah. Bertolak sekali bertolak. Kan? Berlepas sekali. Kan?
Ikramah. Ustaz beri contoh kan? Ikramah. Dipakai ikramah. Satu kali penghormatan. Satu kali penghormatan. Okey. Isim hay'ah pula, Maryam? Ismul hay'ah masdar yadillu ala hay'atul fi'li hinu wuqu'ah. Ya, hina wuku'ihi. Hina zaraf zaraf hina wuku'ihi selepas zaraf maf'ul mudhafun ilaih. Okey. Wa yakunu ويكون اسم الهيئة على وزن فعلة إذا كان ثلاثيا ya. والصيغة قياسية لغير الثلاثي. Okey, baik. Isim marah wazan dia fa'lah. Mana dia fa'lah? Tandalah isim marah. Kan? Wuku' al-hadas marah wahidah. Kan? Ni isim apa? Isim marah. Wazan dia fa'lah. Okey. Kalau ghairu sulasi tambah tak kan? Tambah tak pada masdar pada masdar dia. Baik, adapun isim hay'ah pula dia untuk tunjuk keadaan. Isim marah apa dia? Jumlah bilangan marah kan? Isim hay'ah apa dia? Keadaan kan? Keadaan. Isim hay'ah wazan dia fi'lah. Dari sinilah datangnya jilsah yang Ustaz dah sebut sama. Jilsah pertama, jilsah kedua, jilsah ketiga kan? Jilsah. Fi'lah. Jilsah. Jilsah. Dan fi'lah ini juga dia bukan sekadar isim hay'ah. Kalau tak salah Ustaz, dia juga masdar kepada jalasan. Nanti kita cari ya. Baik. Baik. Jadi keadaan duduk kan. Dan kalau ghairu sulasi tak ada. Senang. Isim marah ada. Kan, tambah tak. Isim hay'ah tidak ada. Okey, contohnya nizrah. Biasanya dia ada keadaan dia kan macam jilsah. Jilsah apa? Jilsah al-ulama. Nizrah apa? Al-hair. Hairan. Bahasa Melayu kita hairan, ambil daripada bahasa Arab. Kan? Saya melihat dia dengan penglihatan orang yang kehairanan. Gitu lebih kurang penglihatan kehairanan. Maksudnya melihat dengan kehairanan lah melihat dengan kehairanan. Okey, baik. Jilsatul al-ulama tu maksudnya duduk dalam keadaan yang beradab kan, gitu kan, lebih kuranglah ya. Okey, baik. Setakat ini yang Muzani dengan Maryam baca ni benda yang sepatutnya mudah lah ya. Isim masdar mimi, masdar sinai, isim marah, isim hay'ah. Okey. Dekat masdar, ini yang menjadi kita kata tajuk yang boleh mencabat minda. Kan? Okey. Pertama sekali Ustaz ucapkan terima kasih kepada Maryam sebagai pembaca ini. Cukuplah 2 orang untuk ini ya. Okey. Jazakallah khairul jazak. Jazakumullah khairul jazak. Okey, baik. Amal masdar. Amal masdar. Ustaz setiap kali sampai pada tajuk amal ni, Ustaz akan termenung kan, termenung macam mana supaya kita faham amal masdar kan. Jadi insya-Allah kita baca berkali-kali, kita dengar berkali-kali, insya-Allah kita akan faham. Insya-Allah beri perhatian, insya-Allah faham kan. Cuma antum kena beri perhatian yang lebih. Yang 4 tadi tu, 4 ke 3 ni? 4 lah kan? Masdar mimi, masdar sinai, isim marah, isim hay'ah. Dengar kita saja pun insya-Allah faham. Mudah je. Yang ni beri perhatian lebih. Fokus tu lebih. Kan? Amal masdar. Apa maksud amal masdar? Dalam bahasa Arab, yang asal-asalnya yang bekerja ni, yang asalnya adalah fi'il. Fi'il menyebabkan fa'il menjadi marfu'. Daraba Muhammadun. Kalau kita tanya sebab apa Muhammadun, kita baca Muhammadun, tak baca Muhammadan. Sebab Muhammadun ni memukul, kita memukul sama. Contoh memukul. Akala Muhammadun al-aruza. Kan? Sebab apa kita tak baca akala Muhammadan al-aruzu? Kan? Sebab fi'il tu akala itu menyebabkan fa'il menjadi marfu'. Sini fa'il dia adalah Muhammad. Kan? Fa'il dia adalah Muhammad. Sebab itu kita baca Muhammadun tu dengan Muhammadun. Jadi siapa yang bekerja? Yang bekerja adalah fi'il. Kita panggil fi'il ni amil. Itu asal bahasa Arab. Asal bahasa Arab mudah je kan. Dia konsep asas dia 5 ni je. Fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Mubtada, khabar. Kan? Ni. Jumlah fi'liyah, fi'il, fa'il, maf'ulun bih.
Dalam jumlah fi'liyah, yang amil, yang bekerja tu, yang menyebabkan fa'il menjadi marfu', yang menyebabkan maf'ulun bih menjadi mansub itu adalah fi'il. Kan? Ustaz buat gambaran lah sikit tau. Senang tau. Okey, tajuk ini tau. Kita sampai kat in dia, tukar pada Arabik. In. Kasut baru lah, senang. Okey, baik. Bila Ustaz sebut akala dia, akala Zaidun lah. Biasa orang Arab bagi contoh Zaidun. Baris depan. Baris depan 2. Begitu. Ruz Zaid ni baris atas. Baris bawah pula. Okey. Nampak tak? Akala Zaidun al-aruza. Kenapa Zaidun berbaris hadapan? Kan? Kenapa Zaidun berbaris hadapan? Sebabnya akala. Akala ini yang bekerja, yang berfungsi, kan? Yang berfungsi. Tukarkan warna dia. Kita panggil dia sebagai amil. Kenapa al-aruza, Zai ni berbaris atas? Juga sebab akala. Kan? Jadi asal-asalnya bahasa Arab adalah asal-asal dia amil dalam jumlah amil dalam jumlah apa? Dalam jumlah ismiyah, amil dia adalah fa'il. Kan? Fa'il. Kan? Jadi senang cerita gini lah ya. Kalau dalam keluarga tu, yang keluarga, siapa yang pergi bekerja, yang cari rezeki? Ayah asal dia. Kan? Ayah. Kan? Itu asal-asal dia. Tetapi kadang-kadang lebih-lebih lagi zaman sekarang ni kan, bukan ayah saja kerja, mak juga kerja. Kadang-kadang anak pun pergi tolong bekerja kan, untuk sama-sama cari kita kata untuk tambah taraf hidup keluarga kan. Sebab itu asalnya masdar dia tak kerja. Akala ni aklun lah, aklun. Dia tak kerja aklun ni. Sebab kan aklun, aklan lah, aklun kan. Dia tak kerja. Cuma kadang-kadang kita suruh dia bekerja kan. Kita suruh dia bekerja. Jadikan dia sebagai masdar aklan. Contohnya aklan kan. Kemudian kita sebut al-aruza. Baik. Al-aruza. Gitu. Baik. Bila sebut aklan al-aruza, kita faham kan. Sebenarnya orang yang bercakap telah menyuruh masdar ini bekerja. Walaupun asalnya dia tak bekerja. Kan? Asalnya dia tak ada fungsi. Tak ada fungsi dari sudut nahu. Itu maksud ustaz. Kan? Dia macam tadi. Ustaz balik pada ayat ni supaya kita faham. Akala Zaidun al-aruza. Dia ayat asas. Kan? Ayat basic. Ayat asas dia. Kan? Zaidun fa'il marfu'. Al-aruza maf'ulun bih mansub. Sebab apa Zaidun fa'il marfu'? Sebab ada akala. Sebab apa al-aruza ni maf'ulun bih mansub? Sebab ada akala. Akala itu yang berfungsi menyebabkan Zaidun menjadi marfu' dan al-aruza menjadi mansub. Kan? Jadi yang bekerja adalah fa'il. Manakala aklan dia tak ada kerja. Dia tidak berfungsi dalam ayat. Dalam nahu. Tetapi kadang-kadang kita kata apa? Gaya bahasa kan. Gaya bahasa seseorang dia nak suruh aklan ni bekerja. Dia pun sebut aklan al-aruza. Kan? Maksud dia kul al-aruza, makanlah awak akan nasi. Makanlah nasi kan. Jadi dia tak sebut makanlah nasi. Sebaliknya dia guna masdar. Maksudnya kalau kita terjemah bahasa Melayu, kalau kita terjemah harfiah makna tak betul lah kan. Pemakanan nasi. Sedangkan dinoknya makanlah nasi. Jadi aklan al-aruza ini maksudnya adalah kul al-aruz. Kul al-aruz. Nak sebut macam mana? Al-aruz. Za ke zi ke zu? Za lah. Sebab apa za? Sebab maf'ulun bih. Kul anta al-aruz. Makanlah awak nasi. Nasi jadi maf'ulun bih. Jadi aklan al-aruza kan, kita boleh takwilkan dia kepada kul al-aruz kan, dan kita telah menyuruh masdar yang tidak bekerja ini sebagai bekerja. Sebab tu dia kata ya'mal al-masdar amala fi'lihi. Nampak tak? Amala fi'lihi. Yang asalnya yang bekerja adalah fi'il. Kan? Apa kerja fi'il? Kerja fi'il adalah menyebabkan fa'il menjadi marfu' dan menyebabkan maf'ulun bih menjadi mansub. Kan? Jadi sekarang ni bila kita sebut aklan al-aruza, al-aruza itu kita jadikan dia sebagai maf'ulun bih kepada fi'il yang tak wujud. Kan? Tetapi fi'il itu kita faham daripada apa? Daripada adanya perkataan aklan.
Ai annahu yarfa al-fa'ilan aw yunsiba maf'ulan bih wa ya'mal al-masdar amala fi'lihi fi mawdi'ain. Ini yang paling mudah sekali macam Ustaz sebut buat tadi. Ayyanuba 'anil fi'li mithli tarkan al-ihmal. Maksudnya utruk al-ihmal. Kan? Utruk al-ihmal. Ustaz beri contoh aklan al-aruza. Kan? Dia menggantikan fi'il kul. Makanlah. Kan? Baik. Okey. Jadi sebab itu al-ihmal sini sama macam tadi maf'ulun bih lil masdar mansub bil fathah. Jadi kalau kita tanyalah kan al-aruz di atas al-aruz di bawah ni. Sebab apa al-aruza kita baca dengan baris atas? Sebab dia mansub. Sebab apa dia mansub? Sebab maf'ulun bih kepada kul. Makanlah. Kan? Makanlah. Manakala aklan al-aruza pula, kalau orang tanya, sebab apa al-aruza ni kita baca dengan baris atas? Sebab dia maf'ulun bih. Maf'ulun bih mansub. Habis maf'ulun bih kepada apa? Kan? Maf'ulun bih kepada masdar. Nampak tak? Maf'ulun bih kepada masdar. Kan tadi sebut masdar asalnya tidak bekerja. Sekarang ini kita menyuruh dia bekerja. Sebab itu setengah-setengah buku dan ini mazhab yang saya pegang ya sebenarnya. Kita tak guna perkataan amala al-masdar. Kan? Yang ini yang kita belajar amal al-masdar. Kan? Sebaliknya yang ustaz pegang adalah i'mal al-masdar. I'mal al-masdar. Amal bekerja, i'mal menyuruh dia bekerja. Kan? Begitulah kan. Asal tak bekerja, kita suruh dia bekerja. Contohlah kan, mudah. Asalnya isteri dekat rumah kan, asal-asal ya. Asal kan, suami bekerja, cari nafkah. Tapi disebabkan sesuatu hal, isteri juga keluar bekerja untuk tambah baik nilai ekonomi keluarga contohnya. Kan? Jadi i'malkan dia. Ustaz harap ustaz beri penerangan yang jelas Sebenarnya memang itu ini antara tajuk lah yang ustaz percaya akan memberi apa kita kata antum perlu fokus yang lebih lah InsyaAllah tengok banyak kali itu akan faham insyaAllah. Kan? Okey baik. Yang kedua kita juga i'malkan dia bila kita boleh takdirkan dia dengan an dengan fa'il. Kan? An dengan fa'il. Ajibtu min syurbi Zaidin al-asala. Ni dekat sini. Syurbi Zaidin al-asala. Jadi kalau syurbi Zaidin al-asala ini kita boleh terjemahkan ayyashraba Zaidun al-asala. Nampak tak? Ayyashraba Zaidun al-asala. Jadi dekat sini kalau ayyashraba Zaidun al-asala, asal ini maf'ulun bih kepada yashrab, jelas fa'il. Kan? Tapi syurbu Zaidin al-asala, mana fa'il dia? Tak ada fa'il. Habis sebab apa? Dia maf'ulun bih kepada apa? Maf'ulun bih kepada masdar. Maf'ulun bih kepada masdar. Dah maf'ulun bih kepada masdar, kan masdar tidak bekerja. Kita i'malkan dia. Sebab tu istilah yang ustaz biasa gunakan bukannya amal, sebaliknya i'mal. Amal asal, i'mal bukan asal. Kan? Kita jadikan dia bekerja, berfungsi sebagai fa'il dia. Okey. InsyaAllah nanti lepas ni itu tengok video ni ustaz itu ulang banyak kali tak apa kan? Banyak kali. Okey, dan baca juga di antum type i'mal al-masdar dalam YouTube. Kan? InsyaAllah antum akan dengar ramai lagi syekh-syekh yang terangkan. Mungkin ada bentuk yang lebih mudah untuk antum faham. Kan? Yang ustaz terangkan tu ustaz ambil pada guru ustaz lah di Madinah dulu. Itu cara dia terang. Kan? Itu cara dia terang. Okey, baik. Yang banyak berlaku yaksuru ayyudafu ayyudafa al-masdaru ila fa'ilihi wa ya'ti ba'dahu al-maf'ulun bih. Kan? Jadi contohnya syurbu Zaidin. Zaid ni fa'il sebenarnya. Kan? Tapi tak bolehlah i'rab sebagai fa'il. Syurbu syurbi rasanya kan. Syurbi tu dia majrur dengan min. Dia tu mudhaf. Zaidin tu mudhafun ilaih. Kan? Al-asalah ni maf'ulun bih. Maf'ulun bih pada apa? Itu konsep dia. Kalau maf'ulun bih, kita tanya maf'ulun bih kepada apa? Sini jelas maf'ulun bih yang kedua ni. Maf'ulun bih kepada yashraba. Selesai. Zaidun fa'il. Al-asalah maf'ulun bih. Tapi syurbu Zaidin al-asalah dia maf'ulun bih juga. Maf'ulun bih kepada apa? Maf'ulun bih kepada masdar. Begitu
Dan ini banyak berlaku, kan? Banyak berlaku. Masdar fa'il tu jadi mudhafun ilaih. Kemudian mari maf'ulun bih. Sebab tu dia kata fa'il ni kita kata dia tu majrur. Sebab majrur mudhafun ilaih. Tetapi mahal dia fi mahalli ar-raf'i fa'il. Pada masa sama dia adalah fa'il kepada masdar. Kan? Wa yakunu al-fa'il majruran lafzan marfu'an mahallan. Contohnya dia kata ajibatu fi'il madhi mabni wa ta' fa'il min harfi jar syurbi masdar. Kan? Majrur bimin. Zaidin fa'il fa'il lafzan fa'il tu lil masdar lafzan. Kan? Majrur lafzan marfu' mahallan. Ni kalau ustaz i'rab, ustaz akan i'rabkan dia sebagai mudhafun ilaih dulu. Mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah. Kan? Boleh sebut fi mahalli ar-raf'i fa'il. Ataupun kalau tak sebut tak apa. Sebab dia bukan asal. Okey, baik. Satu lagi yang berkaitan dengan masdar, ustaz ringkaskan seringkali yang boleh. Masdar sarih, masdar muawwal. Masdar sarih tu yang kita duduk belajar selama ni. Daraba yadribu darban, akala yakulu akalan, syariba yashrabu syurban. Syurban ke syarban? Syurban kan? Qara'a yaqra'u qira'atan dan sebagainya. Itu masdar as-sarih. Kadang-kadang masdar ini mari dalam bentuk masdar muawwal. Masdar muawwal. Apa dia masdar muawwal? Masdar muawwal dia ada 3. Pertama, an campur fi'il. An itulah yang menyebabkan fi'il mudhari' menjadi masuk tu. Kan? Maksudnya setiap kali antum jumpa an, lepas tu jumpa fi'il, antum boleh tukarkan dia kepada masdar. Sebab tu dipanggil masdar muawwal. Kan? An ashraba syurbi, an uqabilaka muqabalatik, kan? Muqabalat. Gitulah ya. An kaedah dia an campur fi'il mudhari' jadi masdar. Ustaz ulang. An campur fi'il mudhari' jadi masdar. Ma ni biasanya jumpa selepas dia fi'il madhi. Kan? Ma dipanggil ma masdariyah. Kan? Ma lepas dia fi'il madhi juga jadi masdar. Ustaz ulang sekali lagi. An campur fi'il mudhari' jadi masdar. Ma campur fi'il, biasanya fi'il madhi. Ma fi'il mudhari' ada dah. So akan rujuk semula kan. Tapi biasanya saya tahu ma lepas dia fi'il madhi juga jadi masdar. Kan? Juga jadi masdar. Kemudian satu lagi. Anna, isim anna, khabar anna. Khas pada anna anna, isim dia, khabar dia juga jadi masdar. Dan Ustaz percaya ketika kita belajar adik-beradik inna tu kita dah sebut tu. Kan? Kita dah sebut. Anna, isim anna, khabar anna, dia akan jadi masdar. Kan? Annahu yanjah. Kan? Annahu yanjah. Najahaka. Begitulah. Kan? Okey. Okey. Itu sahaja benda yang tuan bacalah yang lebih-lebih ni contoh-contoh saja kan. Kalau itu pegang konsep ni senanglah. An campur fi'il mudhari' masdar. Ma campur fi'il saya ingat ustaz fi'il madhi jadi masdar. Anna isim anna khabar inna juga jadi masdar. Ni contoh-contoh dia. Kan? An tattahidu jadi ittihadukum. Ay yuti'a ta'atika ta'atu al-walad ibnihi. Annaka karim karamuka kan, karamuka gitu karamuka. Awaddu an tukhlisa ikhlasuka kan, ikhlasuka. Awaddu ikhlasaka fil amal. Jadi konsep dia adalah an campur fi'il mudhari' boleh jadi masdar. Ma campur fi'il boleh jadi masdar, dan last sekali anna isim anna khabar anna kan, campur ketiga-tiga itu juga akan jadi masdar. Kita panggil dia masdar apa? Masdar muawwal. Masdar sarih tak ada masalah lah, masdar sarih yang kita yang sama-sama dah kan, masdar muawwal. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Okey, Ustaz buka sekejap masa untuk antum bertanya ke 4 ke 5 tajuk ni. Ke 6 tajuk, 6 tajuk. Tapi 4 tajuk tu yang mudahlah ini kan. 2 tajuk ni lah yang mencabar sikit.
Ustaz harap Ustaz cuba terangkan dengan sebaik mungkin insya-Allah harap itu fahamlah insya-Allah. Dan cara untuk antum pegang dengan antum cubalah cari kan. Cuba buka Quran. Cari ada tak yang kita belajar tu? Kan? Ataupun antum baca buku. Ada tak apa yang kita belajar tu? Memanglah dia tidaklah semudah kita cari kan dalam contoh-contoh. Satu lagi, antum rajin inilah Google. Kan? Mana Google Ustaz? Sini. Rajin-rajin Google kan. Contoh zaman itu ni hidup ni sepatutnya lebih mudah lah kan. Sangat mudah. Jadikan dia ni kawan itu. Amsilah. Kita nak tahu apa? Al-masdar al-mu'awwal. Al-masdar al-mu'awwal. Lain daripada contoh-contoh dalam buku kan. Kita tengok. Okey, ni mauduk ni antara yang okey lah, power lah cuma tulisan dia lah yang mungkin tak sedap sikit. I'rab al-masdar al-mu'awwal. Ini contoh-contoh dia biasanya adalah uhibbu al-istiksyaf. Ni masdar sarih. Kan? Ni cerita pasal masdar dulu ni. Bermaksud masdar mu'awwal. Uhibbu an tatawasalu fi ma bainakum. Kan? Uhibbu an tatawasalu. An tatawasalu. Maksudnya muwasalatakum gitu kan. Muwasalatakum. Tawasala. Kenapa lagu masdar kan? Tawasala ya tawasalu tawasulan. Uhibbu tawasulakum gitu. Tawasulakum. Okeylah ya. Ni sebagai contoh ada. Uhibbu tawasulakum. Kan? Begitulah. Kajian-kajian baca cari insya-Allah dia menambahkan lagi lah untuk kita insya-Allah. Okey, ada sebarang soalan setakat ni? Nampak jelas tak? Alhamdulillah. Macam Ustaz kata lah dia nahu ni sama Ustaz sebut kan. Nahu, saraf. Dia macam matematik sebenarnya dari satu sudut kan. Kalau antum ambil teori saja tak nampak. Macam Ustaz juga, usia-usia Ustaz macam itu. Belajar jawab biasa alhamdulillah memang dapat tinggi sebab kita boleh hafal kan. Kita hafal masdar mu'awwal, masdar sarih, masdar mu'awwal, an campur fi'il. Jadi masdar mu'awwal. Kan? Kita hafal dia punya tu dia. Kemudian kita hafal yusaru. Sebab tak banyak pun benda dia hafal kan. Jadi kita boleh jawab dalam perpiksaan. Tetapi untuk kita betul-betul faham, betul-betul kita kata apa? Mendalami sesuatu tu, antum kena masuk dalam dunia dia. Kan? Dan satu cara yang Ustaz gunakan lah Ustaz kongsi cara Ustaz. Kan kita biasa baca Quran kan. Kita baca Al-Quran. Jadi ketika baca Al-Quran itu kita cuba cari ada tak yang kita belajar pada hari ni kan, ada tak ada ayat yang kita baca tu biasanya akan ada lah kan, biasanya akan ada. Sebab itu data inilah punca utama kan, punca utama kepada masdar kepada bahasa Quran dan sunnah kan. Jadi kita panggil apa sekarang ni, kita tahu contohnya masdar mu'awwal. Cuba kita cari an kan, anna isim dia, khabar dia, ataupun kita cari an dengan fa'il ataupun ma dengan fa'il. Jadi bila kita mula-mula tu memanglah dia akan makan masa, tapi bila kita rajin-rajin main sama-sama kita akan jumpalah kan, kita akan jumpa insya-Allah. Jadi rajin-rajinlah kita guna masa. Mungkin pada peringkat permulaan tu kita akan lambat kan, tapi lama-kelamaan tu kita akan jadi makin laju kan. Cuba cari ada tak an ataupun an dengan fi'il mudhari' contohnya. Begitulah.
konsep dia. Jadi sikit sebanyak tapi biasanya ustaz akan guna dalam banyak tajuk kan. Bila pergi kepada tajuk yang umum tu. Ataupun contohnya jumpa khatama fi'il madhi, i'rab fi'il madhi. Jadi bila kita buat sama-sama tu insya-Allah dia akan jadi mudah lah. Okey, itu saja sebagai panduan lah untuk itu insya-Allah. Ada perkara sebenarnya Ustaz nak bincang agak segera tapi ada sedikit perkara yang belum selesai lagi insya-Allah. Nanti Ustaz beritahu dalam grup semula. Mungkin Ustaz akan minta jugalah masa hitung hari ni satu masa lagi insya-Allah. Kalau ada ruang insya-Allah. Nanti Ustaz beritahu semula dalam grup nanti insya-Allah. Okey, itu saja pada hari ni. Jazakumullah khairul jazak. Terima kasih belaka. Semoga kita semua diberi apa kita panggil? Diberi pemahaman dalam berbahasa ni insya-Allah. Ingat belajar bahasa Arab ini pahala khusus. Belajar mana-mana ilmu adalah ibadat secara umum. Tapi mana-mana ilmu yang berkaitan dengan Quran itu insya-Allah gandaannya lebih besarlah. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Dan bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Jadi kaitan dia kat situ. Baik, kita tutup dengan tasbih, kafarah dan surah Al-Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Syukran Ustaz. Afwan.